dekat phone saya ni saya dah ada ukuran untuk kabinet saya. Saya nak pakai papan plywood yang dekat bawah tu. Papan tu saya buka daripada kayu pelet. Sebab saya nak jimat kos, saya guna kayu recycle macam ni. Papan tu saya nak potong guna mesin gergaji saya ni. Mesin ni daripada circular saw. Saya letak dekat rail yang ni. Jadi dia boleh tarik. Sebenarnya kabinet dapur ni saya target siap sebelum puasa. Tapi sebab saya buat mesin ni lama sangat, habis tergendala saya punya projek. Tapi tak apa, sebab ada mesin ni, dia akan cepatkan proses untuk potong kayu semua. Okey, dah siap. Semua papan ni saya dah boleh cantum jadikan dia kotak kabinet. Tapi sebelum tu saya nak kena bersihkan dulu bahagian permukaan dia ni. Sebab yang ni kayu recycle, dia ada banyak kotor. Kotoran semua ni kalau saya tak bersihkan terus, nanti bila saya dah cantum jadi kotak, dah susah nak bersihkan. Okey, yang ni dah siap dah. Papan ni dia lebih bersih sikit berbanding sebelum ni. Dan bahagian sini, kayu yang saya pakai ni dia ada luka macam ni. Jadi bahagian sini saya kena tutup pakai wood filler. Baru dia lebih cantik. Sebab yang ni kalau kita biar macam ni, nanti kita cat dia akan nampak, dia akan ada kesan. Okey, jadi yang ni part paling best untuk setiap projek. Saya nak kena cantum semua benda ni. Bahagian cantum ni dia best sikit sebab kita rasa macam main Lego. Dan bahagian cantum ni dia tak berat sangat dan tak kotor macam potong kayu dengan gosok kayu tadi. Okey, jadi saya kena cantum semua benda ni jadikan kotak kabinet. Okey, dah siap. Yang ni kotak pertama, kedua dan ketiga. Untuk pasang kabinet macam ni, kalau ada dua cordless macam ni, memang sangat best. Yang ni saya ada cordless drill, yang ni saya guna untuk tebuk lubang. Mata jenis ni dia akan buat dua kerja. Bahagian sini dia akan tebuk, yang bahagian atas ni dia akan buat satu lubang yang besar untuk kepala skru ni masuk ke dalam. Jadi skru ni akan masuk cantik, rata dengan permukaan papan ni. Dan saya ada satu lagi cordless impact driver. Yang ni saya guna untuk ikat skru. Impact driver ni memang khas tugas dia untuk ikat skru. Dia punya mekanisme dalam ni dia pusing sambil ketuk. Jadi untuk masukkan skru macam ni dia mudah. Cuma dia agak bising sikit, bunyi ketuk dia tu kuat. Sebab tu kalau tengok impact driver ni, dia punya kepala bahagian depan ni jenis macam ni. Jenis ni dia agak terhad sikit. Susah untuk masuk bit jenis lain. Dia boleh terima bit yang jenis macam ni je. Kalau cordless drill, kepala dia ni boleh pusing, boleh buka.
Jadi dia boleh masuk banyak jenis mata. Sebab yang ni dia ada banyak fungsi. Fungsi untuk tebuk boleh, fungsi untuk ikat skru boleh. Dan yang ni dia ada 2 speed. Kalau yang ni dia tak ada speed. Dua-dua drill ni kita boleh guna untuk ikat skru. Cuma drill ni dia ada banyak fungsi, tapi dia tak ada fungsi impact driver, fungsi untuk ikat skru. Jadi kalau kita pakai drill ni, kita akan tekan kuat dekat skru tu. Kalau kita tekan tak kuat, dia mudah pusing dan akan rosakkan mata skru tu. Tapi bila kita pakai fungsi impact, fungsi yang memang khas untuk ikat skru, kita tak perlu beria sangat tekan benda ni. Kita akan rasa mata dia ni grip dekat bunga skru tu. Jadi bunga skru tu pun takkan cepat rosak. Okey, ni bahagian pintu. Saya kena tebuk lubang untuk letak encel ni. Saya dah ada jig macam ni. Lubang ni ngam-ngam dekat sini. Dan lubang tu untuk saya masukkan skru. Lubang tengah ni saya boleh masukkan mata untuk tebuk macam ni. Okey, kotak kabinet saya ni dah ready untuk buat finishing. Sebenarnya untuk finishing kayu plywood macam ni, finishing yang paling sesuai adalah laminate. Bila kita lapis laminate dekat permukaan ni, dia akan jadi lebih kilat, licin, tahan air. Yang ni finishing yang paling relevan kalau untuk kabinet. Tapi sebab kabinet ni kabinet saya sendiri, saya pun nak jimat kos, jadi saya buat finishing cat. Sebenarnya finishing cat ni dia tak berapa relevan untuk kabinet ni. Kalau kabinet kita nak buat bahagian bawah, tak sesuai untuk cat ni sebab dia senang reput, sebab dia mudah serap air. Untuk layer pertama ni saya nak pakai undercoat kayu. Undercoat ni sebenarnya penting untuk cat kita tu nampak lebih sekata. Kalau kita terus campur cat spray macam tu boleh, tapi kita akan perasan bahagian cat ni ada permukaan yang serap cat, ada permukaan yang tak serap. Dia macam bercampur-campur. Ada tempat ni terang, ada tempat ni dia jadi macam tak berapa kilat. Yang tu sebab kayu ni dia akan serap cat. Ada bahagian yang serap, ada yang tak serap. Jadi bila kita sapu undercoat dekat bahagian sini, dia akan tutup permukaan kayu ni. Dia akan kurang serap cat. Jadi cat tu kita akan nampak dia lebih sekata sebab dia dah ada seal daripada undercoat. Kalau tengok lapisan undercoat ni, dia macam tak berapa rata. Ada tempat yang tebal, ada tempat yang nipis. Sebab yang ni sebenarnya bukan cat, yang ni lapisan asas. Dan kalau tengok dia macam berdebu macam ni. Sebab yang ni cat kapur. Jadi semua permukaan ni saya kena gosok bagi dia rata, bagi dia hilang debu. Untuk cat hitam ni, saya pakai cat hitam biasa je. Cuma yang ni dia tak kilat. Yang ni finishing dia jenis matte. Okey, kabinet ni cat dia dah kering. Yang ni kabinet pertama, saya nak pasang dekat sini. Dekat sini saya buat satu kaki untuk mudah saya nak pasang kabinet. Tinggi dia ni ngam-ngam dengan saiz tinggi yang saya nak letak kabinet. Jadi saya dah boleh pasang dulu kabinet pertama. Untuk pasang ni saya ada skru yang ni. Yang ni wall plug untuk pasang kabinet. Yang ni panjang dia 3 inci. Bila dah tebuk lubang dekat dinding, kita tinggal ketuk je benda ni macam paku. Sebab rupa dia ni macam ni. Jadi mudah kalau pakai wall plug jenis ni. Jadi saya nak pasang dulu kabinet pertama ni. Okey, kabinet ni saya dah cantum. Semua ni dah lekat sekali dah. Yang ni saya baru matikan dekat dinding bahagian sini. Sebab saya nak adjust kabinet ni bagi dia level. Yang ni saya dah set up laser dekat sini. Kalau tengok laser bahagian sini, dekat sini, bahagian sini pun sama. Jadi kabinet saya ni dah level. Jadi saya dah boleh matikan terus dekat dinding sana tu. Okey, semua dah siap. Yang ni saya nak pasang rak untuk pinggan. Yang ni saya beli dekat Shopee. Bahagian depan dia ni dia ada spring macam ni. Jadi kita kena masuk dekat kabinet kita. Sebelum tu kita kena tebuk dulu lubang untuk muatkan dia punya tapak ni. Baru dia boleh masuk dengan cantik. Okey, yang ni kalau tengok dia dapat masuk ngam dengan cantik. Cumanya bila saya letak pinggan ni tak muat. Jadi saya kena adjust. Saya kena pindahkan pada lubang kedua ni.
Bila dah setting, baru pinggan saya ni boleh masuk dengan cantik. Dia boleh tegak. Yang ni saya nak pasang pula bahagian bawah dia. Yang ni bahagian untuk kita letak mangkuk untuk bagi dia sejat air. Bahagian bawah ni air akan bertakung. Okey, dua-dua ni dapat pasang dengan cantik. Bila ada benda ni, barulah saya boleh guna sinki saya ni dengan penuh. Saya dah tak perlu lagi dah pakai basket yang ni. Yang ni rugi space. Okey, jadi yang ni saya dah boleh pasang pintu. Okey, kabinet saya ni saya dah siap pasang dan saya dah pasang lampu. Semua ada lampu. Cumanya kalau tengok kabinet saya ni macam tergantung, macam tak siap. Sebab bahagian sini kosong. Bahagian sini nampak cover daripada cooker hood ni. Sebenarnya plan saya nak biarkan bahagian situ kosong. Tapi bila tengok macam ni, macam tak berapa cantik. Sebab sana macam tak siap. Jadi hari ni terpaksa saya spend masa dari pagi untuk siapkan kotak kabinet bahagian sini. Sebab kalau saya biar macam ni, dia tak berapa lawa. Terbuka, kosong macam tu. Okey, kabinet saya ni dah siap. Yang ni saya dah siap pasang lampu sini dengan sini. Lampu yang saya pakai ni yang jenis bulat macam ni, mudah untuk pasang. Sebenarnya lampu saya ada letak bahagian sini, bahagian pinggan, rak pinggan ni. Cuma bahagian sini bila pasang lampu dia terlalu silau. Jadi saya cuba letak aluminium angle macam ni. Tapi yang ni kecil, dia tak mampu nak halang silau tu. Jadi saya buka terus lampu, lagi okey berbanding kalau pasang tu. Dia terlalu terang dekat sini. Dan kabinet yang sana, bila dah ada kotak kabinet macam tu, barulah ruang ni dia lebih proper berbanding sebelum ni. Kalau sebelum ni dia macam tergantung kabinet ni. Dan bahagian sini saya buat pintu besar macam ni. Sebab bahagian sini saya tak nak nampak sangat dia macam ada pintu. Tapi pintu ni penting kalau kita nak servis cooker hood ni. Yang ni botol untuk auto clean. Cooker hood yang saya pakai ni dia ada fungsi Intel Clean. Fungsi ni sangat mudah. Bila kita nak bersihkan bilah kipas yang sedut angin tu, kita tak perlu buka benda ni. Kita tinggal tekan fungsi auto clean dekat sini. Nanti kipas tu akan pusing laju, dia akan siram air dekat kipas tu. Dia akan bersihkan bilah kipas tu secara automatik. Air tu dia akan sedut dekat botol ni. Dia akan sedut dan panaskan air tu. Jadi bila dia siram, dia akan matikan sekali kuman yang ada dekat bilah bahagian dalam. Yang ni function heat dan steam. Cooker hood model yang saya pakai ni, dia ada fungsi motion sensor. Jadi kalau nak buka, kita tak perlu tekan lagi dah. Fungsi Intel Clean ni dia mudah. Jadi kita boleh kerap bersihkan blower bahagian dalam ni. Cuma bahagian depan ni kita kena bersihkan manual. Sebab rumah saya ni saya ada bela kucing banyak. Banyak bulu kucing yang lekat dekat sini. Kalau bahagian depan ni saya bersihkan sebulan sekali. Kalau blower dia tu saya bersihkan kerap seminggu sekali. Sebab saya tekan je function ni, dia automatik bersihkan sendiri. Cooker hood yang saya pakai ni daripada Sen. Kalau yang model ni, dia ada banyak function yang best. Bahagian para kabinet ni, dekat dalam ni masih lagi kosong. Yang ni dia punya para. Untuk letak para ni dekat dalam kabinet, saya kena pakai pin yang ni. Pin ni saya kena tampal dekat dinding kabinet sini. Lubang ni saya kena tebuk siap-siap masa buat kabinet. Saya tebuk banyak macam ni sebab nanti kita boleh adjust ketinggian dia ni ikut barang yang kita nak letak. Para ni saya tinggal letak je macam ni. Belah sini saya letak satu je para sebab bahagian dua ni saya boleh simpan barang-barang yang tinggi. Sini saya boleh simpan barang-barang yang kecil. Tapi bila kabinet dah siap, tak tahu nak simpan barang apa lah. Nanti next project saya kena buat pula kabinet bahagian bawah ni. Sebab bahagian bawah ni tak ada apa-apa, saya letak langsir je. Untuk kabinet bawah ni saya belum ada bajet lagi. Sebab kabinet bawah ni saya plan untuk buat yang pakai laci. Kalau yang ni dia pakai pintu. Untuk laci ni ansel dia agak cost sikit sebab kita kena pakai banyak. Nanti bila bajet dah cukup, baru boleh mula kabinet yang bawah ni. Dan kabinet yang atas ni sebenarnya saya boleh tambah baik lagi. Saya boleh buat satu lagi kotak terus direct ke ceiling sana. Baru banyak space untuk simpan barang. Yang ni kita boleh simpan barang untuk jangka masa panjang. Banyak benda yang kita boleh simpan. Tapi nanti kalau ada bajet, saya kena dahulukan projek yang bawah ni. Baru boleh buat yang atas. Jadi itu saja untuk video saya kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.